Sekalipun taun, wabah yang terjadi dahulu kala di dunia Islam begitu dahsyat. Anda tahu taun dulu kalau terjadi orang baru kena paginya ketularan bintil-bintil, sorenya meninggal, Pak. Kalau sekarang orang di swab positif, sekian belas hari dia isolasi mandiri, kemungkinannya dua. Kemungkinan sembuh, kemungkinan mati. Persentasenya berapa? Sembuh 80%, Pak. Mati 3%. Kecil sekali. Bukan berarti kita menganggap ringan nyawa orang, tidak. Cuman saya ingin menggambarkan betapa taun dahulu lebih dahsyat daripada yang so-called pandemi yang lebih cocok disebut plandemi ini. Direncanakan ini, Pak. Yang karenanya, kalau kita lihat sejarah, sekalipun dahsyat taunnya dahulu kala, nggak ada cerita, Pak, sholat berjamaah berubah tata cara pelaksanaannya. Nggak ada. Kenapa kita harus berubah? Dan saudaraku rahimakumullah, kami cuma mengingatkan beberapa pesan dari Nabi SAW tentang sholat ini. Yang pertama, Nabi mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ini sudah kata mati, Pak. Ini kunci, Pak. Kunci ini. Makanya para ulama fikih memutuskan, al-aslu fil ibadatu al-hadhar, ya. Hukum asalnya ibadah ritual seremonial termasuk sholat adalah haram, Pak. Nggak boleh dikerjakan sembarangan, nggak boleh. Apalagi setelah dia ada aturannya, terus kita berkreativitas menyangka itu lebih baik untuk keselamatan dunia kita, sementara kita tidak peduli dengan keselamatan akhirat kita. Nabi Muhammad SAW menyatakan, hari berbangkit nanti aku akan menunggu umatku di depan telagaku. Aku akan bisa membedakan siapa umatku, siapa yang bukan. Umatku adalah mereka yang wajahnya, tangannya, kakinya bercahaya bekas wudhu. Tapi ketahuilah, ada sejumlah orang wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya. Aku panggil mereka, halumma, halumma, tapi dihalau sama malaikat. Tidak boleh mendekat. Aku panggil lagi, halumma, halumma, tapi dihalau sama malaikat. Akhirnya malaikat menjelaskan, ya Muhammad, mereka telah merubah ajaranmu setelah engkau wafat. Kata Nabi selanjutnya, sohkan, menjauhlah, menjauhlah. Nabi nggak mau dekat dengan orang yang berani-beraninya merubah tata cara ajarannya. Dan ajarannya yang paling pokok apa? Tauhid. Setelah tauhid apa? Salat. Dan ingat, salat adalah amal yang paling pertama yang akan diperiksa oleh Allah Ta'ala bagi setiap hambanya. Dan saudaraku rahimakumullah, untuk menutup, saya ingin menyampaikan dua hadis lagi. Satu hadis dari Nabi, la tadaru furujatin lisyaitan. Jangan kalian biarkan celah-celah itu untuk syaitan. Ini Nabi Muhammad SAW yang berbicara, bukan Iksan Tanjung. Kalau Iksan Tanjung yang berbicara, Anda boleh tolak, Pak. Ini Nabi Muhammad SAW yang berbicara. Yang kita baca salawatnya dengan harapan mendapatkan syafaatnya. Dengan harapan boleh meminum air dari telaganya. Jadi kata Nabi apa? Jangan biarkan celah-celah itu menjadi tempatnya syaitan. Hari ini tidak sedikit masjid bahkan memuliakan syaitan, memberi tanda di mana syaitan hendaknya berada. Na'udzubillahi min dzalik. Mau jadi apa kita, Pak? Mau jadi umat seperti apa kita? Ini adalah simpul terakhir, saudaraku. Kalau sampai simpul terakhir ini kita relakan lepas, sudah tidak ada sisanya ajaran ini di muka bumi. Karenanya saudaraku rahimakumullah, bagi saya urusan sholat berjamaah dan tata caranya ini bukan urusan pilihan fikih, Pak. Ini urusannya adalah urusan dengan musuh Allah Ta'ala. Nabi Muhammad SAW ini terakhir, hadis yang terakhir, kata Nabi SAW, innal yahuda qad sami'u dinahum. Sesungguhnya Yahudi sudah bosan dengan agama mereka. Wa innahum qaumun hasadun. Dan mereka adalah kaum yang sangat hasad kepada kita umat Islam, terutama dalam 3 perkara. Satu, raddis salam. Kebiasaan kita umat Islam kalau ketemu saling ngucapin assalamualaikum, dibalas waalaikumsalam. Itu Yahudi nggak senang, Pak. Yahudi tidak senang melihat umat Islam berukhwah Islamiyah. Yahudi nggak senang umat Islam kalau ketemu saling bersedekah dengan senyum, makanya dibikin aturan begini, nggak kelihatan senyum kita. Yahudi nggak senang kita ketemu, kata Nabi, jabat tangan, rontok dosa-dosa. Maunya mereka begini saja jabatan tangannya. Dari mana ini semua? Yang kedua, mereka hasad sama kita dalam urusan apa? Iqamatis sufuf, dalam tata cara kita menegakkan saf kita. Ingat, Pak, saf dikatakan tegak syaratnya 2. 1 lurus, 2 rapat. Bukan hanya lurus tapi renggang-renggang, atau rapat tapi meliuk-liuk. Tidak, harus dua-duanya lengkap. Sehingga Nabi sampai bertanya, kenapa kalian gak bersaf seperti malaikat di hadapan Allah? Para sahabat bingung, bertanya, bagaimana malaikat?
Kata Nabi, mereka mendahulukan saf awal dan mereka saling rapat satu sama lainnya. Jadi Nabi itu bangga kalau umat Islam sholatnya seperti para malaikat di hadapan Allah Ta'ala. Harusnya itu menjadi kebanggaan kita juga. Dan harusnya kita tersinggung kalau ada pihak yang berusaha untuk mengacak-acaknya. Dan yang terakhir, yang ketiga, Yahudi itu hasad sama kita dalam urusan apa? Dalam urusan umat Islam di belakang imam sholat wajibnya mengucapkan amin. Makin keras suara amin itu, makin geram mereka. Karenanya mereka bikin aturan sempat 2 bulan masjid ditutup sama sekali. Nggak terdengar suara amin dari jamaah karena nggak ada yang boleh ke masjid. Tapi sekarang setelah dibolehkan, masjid yang bisa muat 2000 orang, cukup 500 orang, cukup 700 orang. Supaya apa? Sekurang-kurangnya aminnya bisa berkurang. Maka sekarang pertanyaan besarnya adalah, untuk siapa kita sholat? Liman nusalli? Lillahi aw lihaula? Atau untuk mereka? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak membuat bapak dan ibu makan nggak kenyang, tidur nggak nyenyak, tetapi semakin sadar betapa kita sedang hidup di era penuh fitnah di akhir zaman, dan musuh-musuh Allah sedemikian sistematis, sedemikian terencananya membuat kita sadar tidak sadar meninggalkan din kita. Yang paling mengerikan kalau sampai sudah nggak ada perasaan lagi risau dengan ini semua. Karena apa? Nabi bersabda, siapa lihat kemungkaran ubah dengan tangan, nggak bisa dengan lisan, nggak bisa dalam hati. Dalam hati itu maknanya apa? Ingkari itu sebagai kebenaran, itu mungkar. Dan itu kata Nabi selemah-lemahnya iman. Sehingga di hadis yang lain kata Nabi, kalau mengingkari saja sudah nggak ada iman sama sekali. Nah, yang kita khawatir kalau kita ternyata ridho saja dengan aturan sholat WHO ini, Pak. Padahal harusnya kita sholat dengan cara Nabi Muhammad SAW, bukan caranya Tedros atau Bill Gates, tetapi lebih sedikit ya. Tetapi kepada jamaah, inilah nasihat dari hati yang paling dalam kepada saudara-saudara yang saya cintai karena Allah, yang kita sama-sama bersalawat, kita sama-sama mengharapkan air dari telaga Nabi. Tapi boleh jadi nggak semua kita ngerti apa yang harus kita lakukan agar air telaga itu dapat jaminan kita boleh meminumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, jadi hari ini ada video yang tular kepada kita, yang kerana video ni lah ya, banyak masyarakat kita yang terkeliru dan merasa takut hingga risau, takut Nabi tak mengaku sebagai umat, takut kita ni tidak diiktiraf sebagai orang yang beramal dengan agama dan sebagainya, kerana tular video-video daripada para asatizah, ustaz-ustaz kita. Antaranya video ni lah yang disampaikan oleh Ustaz Ihsan ni. Saya secara peribadi saya tak kenal Ustaz Ihsan ni siapa, dan saya pun tak pernah mengikuti kuliah dia. Dan saya pun baru ni tengok muka dia lah, baru kenal dia lah Ustaz Ihsan ni. Cuma yang kita tahu dia ni adalah daripada Indonesia lah, dan cara cakap dia. Jadi antara video yang memang mengelirukan masyarakat ni, antaranya video daripada Ustaz Ihsan ni lah. Dan sebenarnya video ni banyak, bukan antara video ni saja. Dan ada kuliah-kuliah khas dia yang ceritakan tentang perkara ni. Adalah YouTube tu saya dihantar juga oleh rakan-rakan tentang video dia ni. Rakaman ataupun kuliah yang disampaikan lebih sejam lebih, dan kita tengok view yang orang yang telah mengikuti kuliah-kuliah beliau ni ada dekat 800,000 orang saya tengok. Jadi ramai lah maknanya, dan saya tengok komen tu ramai yang menyokong dia dan sebagainya. Baik, jadi saya merasakan bertanggungjawab untuk saya menjawab segala perkara yang disampaikan oleh Ustaz Ihsan ni, kerana bagi saya perkara ni adalah amanah, ataupun kalau saya tidak berusaha untuk menjawab perkara ni, saya rasa berdosa di hadapan Allah, kerana mungkin kurang jelas tentang kefahaman Ustaz Ihsan ni tentang perkara ni. Dan saya tak nak masyarakat terus meletakkan Islam ni sebagai agama yang
yang kalau saya sebutkan bahasanya yang tidak rahmat ataupun agama yang susah, ataupun kita kata sampai kita nak menghukum Allah ni adalah Tuhan yang menzalimi kita dan sebagainya. Sebenarnya tentang isu ni saya dah menjawab panjang dalam jawapan-jawapan saya dalam grup-grup saya, tapi tak apalah, saya nak selitkan jawapan saya ini bersama dengan video Ustaz Ehsan ni untuk menjawab persoalan-persoalan ataupun menjawab keraguan-keraguan yang ditimbulkan oleh Ustaz Ehsan ni lah. Jadi saya nak sebut maknanya saya tidaklah menuduh ataupun menyatakan Ustaz Ehsan ni sebagai seorang ustaz yang tidak boleh diambil atas segala ilmu yang disampaikan. Jadi maknanya mana-mana perkara yang disampaikan oleh beliau, wallahu alam saya tak tahu, kerana saya tidak pernah mengikuti kuliah-kuliah Ustaz Ehsan ni. Jadi maknanya saya nak kata kuliah-kuliah beliau, kalau beliau seorang yang memang seorang yang pengkuliah, yang memang menyampaikan kuliah di masjid-masjid di surau-surau di Indonesia ataupun di dalam YouTube dan sebagainya, mana-mana kuliah beliau yang betul mengikut kepada ajaran agama, maka boleh kita ambil, kita boleh pakai, tak ada masalah. Tapi kalau ada tentang perkara yang bercanggah dan sebagainya, maka kita katakan itu tidak boleh diterima lah. Dan saya mengharapkan agar video ni jangan ditularkan lagi, ataupun kalau nak tular pun boleh tularkan video yang saya telah menjawab perkara ni lah. Jangan tularkan video Ustaz Ehsan itu semata-mata. Nanti lebih ramai masyarakat yang terkeliru dengan agama ni sehingga menuduh Nabi SAW sebagai Nabi yang tidak merahmati umat, ataupun Nabi yang akan kita katakan Nabi seolah-olahnya tidak tahu hukum hakam berkaitan dengan apa yang kita amalkan pada hari ini. Baik, pertama saya nak sebut beberapa poin lah yang saya sempat tulis secara ringkas apa yang Ustaz Ehsan sebut ni. Dia kata antaranya poin dia kata apa? Dia kata kita sembahyang jarak-jarak ni, dia kata kan kita telah meninggalkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu perkara yang saya nak kata tak betul cakap macam tu. Tak betul cakap macam tu ya. Maksudnya kita kena faham agama ni dia tidak akan menghukum kita sebagai satu dosa. Saya nak sebut poinnya kat situ ya. Agama ni, Islam ni, dia tidak akan menghukum kita melakukan satu dosa apabila kita melakukan perkara itu bukan dengan sengaja ataupun ada sebab-musabab sehingga menyebabkan kita terpaksa melaksanakan perkara tersebut. Baik, saya nak bagi contoh. Orang-orang yang dalam keadaan tertidur, orang-orang dalam keadaan tertidur, dalam keadaan lupa, maka agama tidak meletakkan sebarang hukum atas orang-orang yang macam tu. Perkara ni disebut dalam hadis Nabi SAW. Nabi kata rufi'al qalam an salasin, diangkat kalam, maksudnya tidak ditulis, tidak dicatat. Kalam diangkat, kalam tidak dicatat sama dosa ataupun pahala ke atas tiga golongan. Pertama kata Nabi SAW, an-naimi hatta yastayqi, daripada orang yang tidur sehinggalah dia bangun. Maksud kata kalau kita tertidur sehingga kita meninggalkan solat dalam keadaan kita bukan sengaja, poin saya bukan dengan sengaja tinggalkan solat, tertidur, maka dia tidak kira berdosa kerana kita tertidur ya. Yang dikira berdosa kalau kita memang sengaja meninggalkan solat tanpa ada sebarang keuzuran dan sebagainya, kita saja-saja meninggal, tu haram, dosa besar. Tapi kalau tertidur kan, nak buat macam mana, memang kita memang betul tak sedar, tak ada orang yang gerak kita dan sebagainya, maka kita mungkin tertinggal solat asar ke, zuhur ke, ataupun solat subuh dan sebagainya, maka dimaafkan. Boleh kata Nabi SAW, anil majnun hatta yafiqa, daripada orang yang gila sehingga dia sedar daripada gila dia. Mungkin dalam keadaan dia menjadi gila, dia tercakap satu perkara yang bukan-bukan, maka tak boleh kira atas ucapan-ucapan dia. Hatta kalau dia tercerai isteri dia, maka tidak jatuh talak itu. Maka inilah kebaikan agama Allah Subhanahu Wa Taala, rahmatnya Allah ke atas manusia yang mempunyai kelemahan-kelemahan tertentu dan sebagainya. Kemudian kata Nabi SAW, anas sabi, daripada budak-budak kecil hinggalah mereka sampai umur baligh. Maksudnya budak-budak kecil tidak dikira lah, tidak diangkat, tidak dikira dosa dan pahala dan sebagainya. Baik. Jadi maknanya agama Islam ni bukan agama yang mudah-mudah kita nak kata apa yang kita buat ni terus kita nak hukum, kita sedang memuliakan syaitan, kita sedang meninggalkan sunnah Nabi dan sebagainya. Maka saya nak sebut, kita maknanya bukan sengaja kita menjarakkan solat itu, tetapi kita menjarakkan solat itu kerana kita mengelakkan daripada terkena mudarat, yakni mudarat COVID yang hari ni kita jelas, kita lihat hari ni memang COVID itu benar-benar telah membunuh banyak nyawa manusia, dan benar-benar COVID itu boleh berpindah daripada sentuhan dan sebagainya. Maka Ustaz Ehsan kata kita ni telah memuliakan syaitan. Astaghfirullahaladzim. Ini satu tuduhan, suatu kata-kata yang bagi saya sangat-sangat menjelekkan, ataupun kata-kata yang sangat-sangat boleh orang kata apa, meruntunkan hati-hati orang yang beriman, ataupun kita katakan kata-kata yang sangat menyakitkan hati orang yang mendengar.
Maksudnya kita semayang jarak ni, kita telah memulihkan syaitan sehingga kita membenarkan syaitan masuk di antara semayang-semayang kita. Baik, kita sekarang ni saya nak kata apa tadi, saya nak sebut kita Islam ni, kita orang yang beragama Islam ini, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengira kita sebagai satu dosa bila kita melakukan perkara itu bukan dengan sengaja. Itu poin saya. Maka hari ini kita menjarakkan solat ini bukan sengaja. Kita menjarakkan solat ini kerana perintah Allah. Sebab tu dalam voice yang saya jawab daripada soalan ada orang yang tanya pada saya nak kata sebenarnya yang menjarakkan solat kita bukannya Yahudi, yang menjarakkan solat kita bukan ulama, tapi Allah yang menjarakkan solat kita. Itu poin besar saya. Allah Subhanahu Wa Taala yang menjarakkan solat kita. Kenapa? Kerana hukum Allah yang menjarakkan solat kita. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri memerintahkan kepada kita supaya jangan kita mencampakkan diri kita ke arah kebinasaan. Jangan bermudah-mudah kita nak bunuh diri kita, nak bagi diri kita ni terkena sebarang penyakit. Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita jangan bermudah-mudah membiarkan diri kita terkena sebarang penyakit ataupun memudaratkan diri kita. Bahkan Nabi SAW sendiri menyatakan kepada kita, jangan kamu melakukan darurat atau jangan kamu melakukan mudarat ke atas diri kamu, dan jangan kamu melakukan mudarat kepada orang lain. Kata Nabi, la darara wala dirara. Maka poin pertama yang disebutkan oleh saya kita memulihkan syaitan. Astagfirullahalazim. Umat Islam mana yang nak memulihkan syaitan sehingga mereka sanggup membiarkan syaitan berada di antara sah-sah mereka? Bahkan saya nak sebut dengan jaminannya, saya yakin 100% di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang meletakkan hukum itu, dan kita melaksanakan penjarakan solat kerana kita nak menjaga nyawa kita, nak menjaga diri kita daripada terkena sebarang mudarat. Maka kita menjarakkan kerana perintah Allah Subhanahu Wa Taala sendiri dalam Al-Quran. Kata Allah, jangan kamu campakkan diri kamu ke arah kebinasaan. Maka dalam keadaan kita jarak, Allah akan jaga tengah-tengah kita tu daripada syaitan yang akan duduk di antara tengah-tengah kita tu. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala dia yang menjaga kita. Sah-sah kita ni Allah yang jaga kita. Maka kita menjarakkan solat ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita nak jaga nyawa kita dan kerana perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita nak menjaga keadaan diri kita supaya terus sihat, segar dan sebagainya, supaya kita menjadi mukmin yang kuat, yang sihat. Maka kata itulah Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kepada Nabi SAW, kata Nabi, al-mu'minul qawi, orang beriman yang sihat, yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah. Maka kita mengelakkan diri kita daripada terkena sebarang penyakit. Maka bukan kita memulihkan syaitan, ini satu fitnah. Jadi saya sebutkan begitu. Itu satu tomahan yang tidak patut disebut oleh Ustaz Ihsan bagi saya gitu. Dan dia kata dia Nabi tidak mengajar solat begini. Betul. Kita akui, dan kita hari ini melaksanakan solat begini bukan kerana kita meninggalkan arahan Nabi, tapi kerana kita mengikut arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Nabi SAW pun tahu kita melaksanakan jarak solat ini bukan sengaja kita nak menjarakkan solat ini. Bahkan kita tahu ini bukan ajaran Nabi SAW. Tetapi maknanya oleh kerana kita tidak sengaja, bukan sengaja kita nak menjarakkan solat. Bahkan Nabi SAW sendiri yang mengajar kita supaya jangan kita mudaratkan diri kita. Maka kita menjarakkan solat itu kerana kita nak mengambil sebab itu, sebab tidak mudaratkan diri itu. Maka dengan sebab itulah kita menjarakkan solat. Maka apa yang kita buat pada hari ini adalah bersandarkan kepada ulama-ulama, asal ijtihad mereka dan daripada panduan-panduan Al-Quran dan hadis yang telah mereka sandarkan daripada keputusan ataupun fatwa yang mereka keluarkan. Maka Ustaz Ihsan adalah orang-orang di antara ustaz-ustaz yang tidak bersama dengan para ulama. Maka dia bersendirian dalam perkara ini, maka kita tidak berterima. Sebab apa? Sebab apabila dia bersendirian, tidak mengikuti kepada kesepakatan ulama, maka orang ini adalah orang yang dipanggil pandangan-pandangan yang terkeluar daripada ijma' ulama. Kita katakan bukan ijma', ittifaq ulama. Ijma' ni perkara lain, minta maaf Jadi daripada pandangan-pandangan majoriti ulama, maka Ustaz Ihsan ni terkeluar. Kenapa dia berseorangan berpandangan begitu? Sebab kita tahu di Malaysia kita khasnya, di Indonesia kita pun khasnya, memang telah dikeluarkan fatwanya yang bahawasanya kita perlu semayang dengan penjarakan supaya tidak terkena sebarang mudarat atas diri kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui atas perbuatan tersebut, dan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang menyuruh kita melakukan penjarakan itu daripada sebabnya, daripada Allah kata jangan kita mencampakkan diri kita ke arah kebinasaan. Maka dengan itu ulama kata perlu jarak. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang menyuruh kita supaya jangan kita biarkan diri kita ni tersentuh dengan perkara yang boleh memudaratkan diri kita. Baik Maka itu perkara yang saya nak tolak. Jadi dia kata, maknanya apa yang disebutkan, dia kata Nabi tidak mengajar solat begini, akhirnya habislah hilang agama dan sebagainya. Ini satu tomahan yang tidak berasas kerana kita melakukan perkara ini bukan sengaja.
Kalau maknanya dia nak kata macam tu boleh. Kalau memang sengaja umat Islam itu menjarakkan solat, itu betul memang umat Islam itu memang sengaja memulihkan syaitan. Maknanya tidak ada virus, tidak ada apa-apa. Dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan aman, tiba-tiba orang sembahyang jarak, itu betul memulihkan syaitan. Tapi hari ini kita melaksanakan jarak bukan kerana kita ni sengaja nak melaksanakan perkara tersebut, tetapi itulah apa yang saya sebutkan kepada tuan-tuan tadi ya. Baik, jadi itu antara poin-poin yang besar lah. Jadi antara perkara yang disebutkan juga, dia kata yang menjarakkan kita itu siapa, kata dia kan. Jadi dia seolah macam menuduh kita ni menjarakkan solat ni kerana kita mengikut kepada agenda-agenda WHO, Yahudi dan sebagainya. Saya nak sebut balik, apa yang kita sedang lakukan ini bukan kerana kita ni jadi pak turut Yahudi. Ini ada satu tomahan lagi, satu tomahan yang akan mengelurkan lagi masyarakat, sehingga masyarakat yakin dengan pandangan-pandangan dia, sehingga masyarakat akan menuduh umat Islam hari ini menjarakkan solat kerana mengikut agenda WHO Yahudi. Kita nak kata apa? Kita nak kata penjarakan solat ini bukan kerana kita ikut Yahudi, tapi kerana kita ikut Al-Quran dan Sunnah. Dan memang itu yang disuruh oleh Nabi SAW. Kalau kita tak buat perkara begitu, semakin ramailah umat Islam akan sakit, semakin ramai umat Islam akan mati dan sebagainya. Maka itu perkara yang berdosa besar. Bahkan kalau kita tahu suatu tempat itu boleh memudaratkan diri kita, kita sengaja pergi, maka hukumnya haram, seolah macam kita membunuh diri. Sebab itu dalam bab puasa ni muntah dengan sengaja, hukumnya batal puasa. Kalau muntah dalam keadaan tak sengaja, tak batal puasa. Maka kalau kita tahu tempat itu memang tempat yang baunya busuk, dan kita tahu memang kita tak tahan dengan bau busuk, kalau kita pergi kita akan muntah kan. Tapi kita sengaja buat pergi ke tempat itu, maka kita muntah. Dan kita muntah itu kerana kita sendiri yang berjalan ke tempat itu. Kita tahu dah, aku ni kalau pergi tempat ni aku akan muntah. Kita pergi juga, maka batal puasa kita. Kerana apa? Kita memang sengaja pergi ke tempat yang kita tak tahan, kita akan muntah, maka batal. Jadi maknanya, macam kita katakan, kita nampak di hadapan kita ada api, dan kita tahu kalau kita masuk kita akan terbakar, kita pergi juga, maka terbakar badan kita, kita mati, kita dah bunuh diri kita. Maka kita tahu COVID ni bahaya, boleh menyebabkan kita jadi radang paru-paru dan sebagainya. Kita sengaja sentuh orang dan sebagainya, maka hukum perkara yang kita lakukan dosa besar. Bahkan kalau kita memang tidak menjaga penjarakan itu, sehingga kita mudah-mudah bersentuh dengan orang, maka perkara itu boleh dipanggil sebagai membunuh diri dengan sengaja. Dan kita tahu COVID itu boleh membunuh diri kita, kita sengaja pula nak pegang orang dan sebagainya. Jadi kata dia, siapa yang menjarakkan kita, adakah Yahudi? Dia kata dia menyebutkan Yahudi lah yang menjarakkan solat kita dan sebagainya. Maka itu satu tomahan, satu tuduhan yang bahawasanya kita hari ini menjarakkan solat kerana perintah Allah. Allah suruh kita jaga nyawa kita, Nabi suruh kita jangan mudaratkan diri kita dan sebagainya. Menjaga nyawa hukumnya wajib. Bahkan kita katakan semayang secara berjemaah dan secara rapat-rapat itu adalah sunnah. Maka kita mengutamakan yang wajib daripada yang sunnah. Bahkan sunnah itu boleh gugur sunnahnya apabila kita menjaga perkara yang wajib ini. Kerana apa? Kerana mudarat yang tertimpa ke atas kita. Dan kita yakin ada rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kita semayang jarak, tetap diberi pahala semayang orang yang rapat. Kerana apa? Kerana kita bukan sengaja nak semayang jarak. Bahkan kita memang nak semayang rapat, tapi oleh kerana ada manik, ada halangan, yang ada COVID yang akan menjadikan diri kita sakit dan sebagainya, maka kita mengadakan penjarakan itu kerana kita nak mengelak diri kita daripada mudarat. Baik. Jadi kata dia, hari ini adalah zaman era membawa fitnah dan sebagainya. Saya nak sebut di sini, saya nak kata, minta maaf saya nak sebut, sebenarnya Ustaz Ehsan dialah yang bawa fitnah kepada agama ni dengan ucapan-ucapan begini. Saya minta maaf, bab ini saya memang perlu tegas untuk menyatakan perkara ini kepada beliau. Tapi bab-bab lain, kalau perkara-perkara yang dicerita bab solat ke, saya nak sebut, saya ataupun kita semua sekali perlu adil kepada semua manusia. Maksudnya tak kira ulama, mak ayah kita, kawan-kawan kita, mana yang tak betul kita kata tak betul, dan mana yang betul kita kena terima perkara itu adalah betul. Bukan bermakna kalau kita tengok anak kita buat satu kesalahan, kita terus nak buang anak kita dan kita tak mengaku dia sebagai anak kita. Tak boleh macam tu. Maksudnya dia kata anak kita, mana yang salah kita katakan salah, yang betul kita akan terima, kita akan berseronok, bergembira dan sebagainya. Maka oleh kerana Ustaz Ehsan dia maknanya berani dia menyatakan kepada zaman fitnah, mengatakan hari ini ramai orang yang terkeliru dengan perkara ni, maka dia telah mengata kepada ulama-ulama yang lain, kepada ustaz-ustaz lain ataupun orang awam yang lain. Maka saya nak beritahu di sini, maknanya hakikat sebenarnya dialah yang antara yang bawa fitnah ataupun yang menyebarkan fitnah ataupun yang menyebarkan kepada keraguan dalam agama pada hari ini ya. Jadi dia kata kita wajib mencegah kemungkaran yang ada pada hari ini. Ini satu lagi perkara yang saya nak jawab. Dia kata ni kemungkaran yang sedang berlaku. Semayang jarak, nak bersalaman tak boleh. Ini adalah kemungkaran yang sedang berlaku. Saya nak kata mana kemungkarannya. Bukannya kita melakukan maksiat kepada Allah secara terang-terangan ataupun dengan sengaja.
Poin saya sebut sengaja. Perkataan saya sengaja. Hari ini apakah kita semayang jarak ni satu kemungkaran? Sedangkan apa yang kita lakukan yang perintah daripada Allah. Bahkan Nabi SAW menyatakan, Nabi mengatakan ulama' tu adalah pewaris kepada para Nabi. Hari ini ulama' bersepakat ittifaq yang memang kita semayang penjarakan pada hari ini adalah fatwa-fatwa daripada ulama', fatwa-fatwa daripada Arab Saudi dan sebagainya. Maka kan ulama' itu adalah pewaris para Nabi. Yang saya nak sebut Ustaz Ihsan ni dikeluar daripada ittifaq ulama', maka dia berseorangan dengan pandangan-pandangan dia. Dan saya nak sebut dekat sini, Allah Subhanahu Wa Taala tu tidak zalim seperti mana yang dihukumkan oleh Ustaz Ihsan kepada kita pada hari ini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengira apa yang kita buat sebagai satu dosa kerana kita melaksanakan ni kerana darurat kita. Dan hukum mengenai dengan perkara ni memang Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang menurunkan hukum tersebut. Sebab tu orang-orang dalam hutan dia makan khinzir oleh kerana dia lapar, maka perkara tu dimaafkan kerana apa? Darurat. Kita hari ni memang dalam keadaan darurat sebab boleh membawa kepada kematian. Jadi maknanya dia kata kena cegah kemungkaran ni. Maksudnya dia nak kita bersalaman, dia nak kita semayang rapat-rapat, dia nak kita jangan jaga penjarakan dan sebagainya. Semua agenda Yahudi. Astaghfirullahalazim. Saya nak sebut, kalau bukan Yahudi pun melaksanakan perkara ini, kalau ditakdirkan oleh Allah, COVID ni datang daripada tanah, yang bukan daripada manusia, yang memang datang daripada haiwan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Apakah hari ni kita nak kata tumbuh-tumbuhan, agenda tumbuh-tumbuhan ni yang menjarakkan solat kita? Apakah kita nak katakan haiwan, katalah benda ni datang daripada kuman berjangkit, datang daripada, katalah contoh kucing. Apakah kita nak kata kucing telah berfikir melaksanakan, mereka telah melakukan agenda untuk memutuskan sah-sah orang Islam? Kita nak tuduh kucing macam tu ke? Saya nak kata apa? Saya nak kata COVID ni kalau bukan daripada Yahudi sekalipun, datang daripada tanah dan sebagainya, tetap kita akan melaksanakan solat penjarakan begini. Kenapa? Kerana poin besar dia bukan kerana Yahudi ataupun kerana daripada tanah, daripada apa, tapi mudarat itu. Poin besar dia kerana nyawa kita. Maka tak kira wabak datang daripada siapa-siapa sekalipun, kita memang akan melaksanakan penjarakan ini bila ada wabak. Bila ada wabak datang kepada kita dan wabak itu jenis berjangkit dan boleh membawa kepada kematian. Lepas ni bukan setakat COVID-19. Mungkin ada wabak-wabak lain yang namanya dengan berbagai-bagai nama-nama yang lain, yang mungkin bukan datang daripada Yahudi, datang daripada orang Islam sendiri sekalipun, kita tetap akan semayang jarak. Kerana apa? Poinnya kita nak menjaga diri daripada bersentuh ini kerana kita nak menjaga nyawa kita. Jadi kena faham perkara tersebut. Ini mentang-mentang oleh kerana Yahudi yang oleh kerana perkara ni kita percaya. Perkara ni pun orang kata bukannya ada fakta mana sekalipun. Jadi banyak andaian-andaian mengatakan perkara ni datang daripada rekaan manusia dan sebagainya. Wallahu alam. Tapi hari ni banyak orang yang menuduh perkara ni datang daripada Yahudi. Wallahu alam, mungkin betul. Tapi maknanya bila perkara itu sudah tersebar, mentang-mentang perkara itu dah tersebar, maka kita tak habis-habis menyatakan Yahudi punya agenda yang menjarakkan solat kita. Saya nak kata kita jarak solat bukan kerana Yahudi, tapi kerana kita nak jaga diri kita daripada mudarat. Kalau lepas ni bukan Yahudi sekalipun yang bawa perkara ini, ataupun daripada binatang dan sebagainya, tetap inilah hukumnya. Tetap kita akan semayang berjarak. Kerana apa? Kerana apa sahaja jenis penyakit yang boleh membawa kita kepada kematian, apa sahaja jenis penyakit yang kalau kita bersentuh boleh memindahkan wabak itu kepada kita, maka kita wajib menjarakkan diri kita supaya kita tidak terkena sebarang mudarat yang boleh membahayakan nyawa kita. Dan memang itulah yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadisnya, dan itulah yang disukai oleh Allah. Orang beriman yang sentiasa sihat, yang sentiasa kuat, itulah yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itulah perkongsian saya nak sampaikan. Jadi saya nak sebut kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tak perlu risau, tak perlu pusing tentang apa yang kita laksanakan pada hari ini. Kita melaksanakan penjarakan, kita tidak bersalaman, kerana arahan daripada Allah juga supaya kita menjaga diri kita. Bahkan hari ini, kalau kita tak jaga penjarakan ini dan kita sewenang-wenangnya bersentuhan dengan orang, sehingga kita telah membawa COVID ini kepada diri kita, kita telah zalim atas diri kita dan kita telah melakukan dosa besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita sengaja tidak menjaga penjarakan, kita mati dengan sebab itu, kita telah bunuh diri kita. Dan kalau kita sengaja tak jaga, kita bermudah-mudah dengan perkara ni. Berapa ramai orang yang sakit telah bunuh jiwa-jiwa orang lain. Bayangkan berapa ramai orang yang batuk ni kerana kita. Berapa ramai orang yang jadi sesemua, jadi tak sihat badan. Kita telah menzalimi orang lain secara perlahan. Mereka sakit, terpaksa keluarga mereka bersusah payah kuarantin dan sebagainya oleh kerana sebab kita. Maka bayangkan betapa besarnya dosa atas diri kita. Dosa kita kerana kita tak jaga diri kita sakit, dan kita dosa kepada ahli keluarga kita, dosa kepada masyarakat dan sebagainya. Maka kalau kita pegang kepada pandangan Ustaz Ihsan ni, boleh bersentuhan, jangan takut dan sebagainya, maka kita telah melanggar arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi melanggar arahan Allah adalah satu dosa. Kata Allah, jangan kamu campakkan diri kamu ke arah binasaan, dalam surah Al-Baqarah. Kalau tak silap saya, ya ayyuhalladzina amanu la tulqu biaidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin.
Kata Allah, wahai orang-orang beriman, jangan kamu campakkan diri kamu ke arah kebinasaan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ahsinu, hendaklah kamu sentiasa berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat kasih kepada orang beriman. Jadi kepada sekalian orang Islam, tak perlu risau, tak perlu takut dengan penjarakan yang kita ada. Ini semua adalah kerana dalil-dalil di dalam Al-Quran dan hadis, dan memang telah dipatuakan oleh ulama. Apa yang kita buat ini adalah bersandarkan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala juga. Dan ujian ini Allah datangkan dan kita menghadapi ujian ini dengan perintah Allah juga daripada Al-Quran dan Sunnah, dengan bersabar. Dan kita mengadakan penjarakan itu semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala juga. Dan insya-Allah Allah akan terus menurunkan rahmat-Nya kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak akan menzalimi diri kita dengan perbuatan kita pada hari ini. Walaupun kita mengadakan penjarakan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menarik pahala kepada kita, kerana Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui hamba-hamba-Nya melaksanakan perkara ini bukan kerana dengan sengaja, tapi hamba-hamba-Nya melaksanakan perkara ini kerana daripada arahannya juga, daripada arahan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala juga. Maka Allah Subhanahu wa taala dialah yang menurunkan wabak ini, dan dialah yang menurunkan hukum hakam yang berkaitan bagaimana untuk kita menghadapi wabak ini. Allah tidak meninggalkan kita bersorangan sebagai hamba-Nya dalam menghadapi takdir Tuhan ini. Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan hukum hakam yang berkaitan dengan perkara ini. Jangan jadi orang seperti mana Ustaz Ehsan yang mudah-mudah nak menuduh kita ni sebagai orang yang meninggalkan agama. Makanya Allah akan memutuskan, akan memecah belahkan hati kita. Nabi tidak akan mengaku umat dan sebagainya. Ini semua adalah tuduhan-tuduhan kepada Allah dan tuduhan-tuduhan kepada Nabi SAW. Wal'ayazubillah. Jadi segala yang baik semua datang daripada Allah. Semua moga-moga jelas apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.